Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat sejahtera. Kita bersama dalam segmen Sepanjang Jalan kali ini. Dan kita sedia maklum bahawa pelajar-pelajar adalah pelajar yang begitu tercabar pada hari ini kerana banyak cabaran-cabaran yang begitu meluas untuk belia-belia dan pelajar-pelajar kita. Pelajar-pelajar kita di negara Brunei Darussalam adalah di antara pelajar-pelajar yang beruntung kerana banyak diberikan kemudahan-kemudahan. Dalam pada itu, sekolah-sekolah juga memberikan peluang-peluang bagi menunjukkan bakat-bakat pelajar-pelajar kita dalam apa bidang sekalipun. Begitulah juga dalam bagi sekolah menengah Sultan Sarif Ali Salim Bigar ini yang memberikan peluang-peluang kepada pelajar-pelajar yang mempunyai bakat khususnya dalam bidang lukisan. Dan kita akan meninjau kebolehan pelajar-pelajar kita ini yang begitu berbakat dalam meninggalkan hasil bakat mereka sebagai kenangan dan ristaan. Kerana ini juga adalah sebagai mengasuh bakat mereka dan meyakinkan diri mereka agar mereka benar-benar menjadi orang-orang yang berguna. Dan dalam menunjukkan bakat mereka ini, pihak sekolah menengah Sultan Sarif Ali Salim Bigar ini telah memberikan peluang bagi mereka untuk membuat satu lukisan-lukisan pada dinding-dinding sekolah ini. Kita tinjau bersama. Dalam kesempatan ini kita akan meninjau dengan apa yang telah dihasilkan oleh Cikgu dan murid-muridnya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Siapa nama Cikgu? Cikgu Evelyn. Cikgu incas murid-murid ini. Saya. Jadi ini kumpulan murid-murid yang melukis di dinding ini ya? Ya. Macam mana cara Cikgu mengumpulkan mesin ini Cikgu? Sebenarnya tanpa disangka-sangka penuntut kami ini berbakat. Sekalinya seorang satu demi satu tampil ke hadapan dan kan ingin melukislah. Sekalinya what happens next, kami membagi dorang dinding-dinding yang kosong untuk dilukis. Dan what happens after that, semuanya ni macam mana idea dorang masing-masing. And then dalam proses satu, seorang ada kepalanya, headnya yang mengetuai dorangannya semua, which is Abdul Faid. And then ia mengarahkanlah dorangan ni menolong ke dia lah. Dan segala perbelanjaan apa macam mana Cikgu? Perbelanjaan dari sekolah. Dan sejauh ini berapa banyak dinding-dinding yang telah dihasilkan oleh dia untuk dilukis? Sejauh ini ada tiga dinding. Dan macam mana untuk mencipta lukisan-lukisan itu, siapa yang beri idea? Adakah barangkali gambaran daripada Cikgu sendiri? Kami membagi itu saja, macam idea sikit saja, macam ini yang kami mahu. Kami limitkan apa yang sepatutnya ada di dinding itu. Yang kami nak mau tu kami beritahu juga. Yang lain itu dorang sendirilah. Dan bila waktu dia membuatnya? Dorang membuat ni masih cuti sekolah. Dan berapa lama habis dia boleh menyelesaikan? Kalau macam dindingan ni 3 hari saja kali.
kerja 3 hari. Sama yang dinding yang lebih besar 5 hari lah. Dalam pada tu barangkali apalah harapan cikgu di masa akan datang kepada pelajar-pelajar sebenarnya ini? Harapan saya agar dorang ni dapat lagi memperkembangkan dorang punya kreativiti tu ke tempat lain bukan setakat di sekolah saja, barangkali di luar pun juga maybe they can make a business out of it lah. Dan bagi pihak cikgu sendirilah di sekolah ni apa peranan cikgu lah selain daripada memberikan peluang bersedia melukis dinding dengan sesuatu yang cukup menarik ni, memberi makna kepada sekolah ni dan penuntut-penuntut sekolah ni. Jadi apa peranan cikgu sendiri pada bisnes ini masa depan? Peranan kami sebenarnya kami bertanggungjawab ke atas dorang ini semua, mengajar dorang untuk menjadi orang yang lebih baik dan sama bercita-cita tinggilah. Jadi terima kasih juga. Kita ni akan mendekati dulu penuntut-penuntut ni. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Siapa nama? Abdul Faid. Okey. Sebelum itu perkenalkan masing-masing dulu Abdul Faid bin Haji Ramli. Nama saya Muhammad Hanis bin Haji Hasan. Saya Muhammad Syafiq Safwan bin Sofri. Nama saya Muhammad Khairul Hairudi bin Mazidi. Azizur Rahman bin Haji Muhammad Azmi. Nama saya Muhammad Wahid bin Haji Jafri. Okey. Kita ini dipahamkan Alaya ini adalah salah seorang daripada mastermind-nya ni untuk menciptakan lukisan di dinding ni. Macam mana caranya barangkali untuk mencari idea tu? Kami melukis di kertas. Di kertas. Siapa yang melukis di kertas tu? Saya. Memang ada bakat melukis lah. Oh, So memang minat dalam lukisan. memang. Macam mana mula menyedari ada bakat melukis itu? Sejak dari sekolah rendah barangkali. Dari darjah 4. Darjah 4. Kemudian selepas itu siapa yang memberikan dorongan untuk mengangkat bakat atau menimbulkan bakat-bakat ini? Cikgu Evelyn. Dan apa perancangan di masa akan datang dalam lukisan seperti ini? Jadi satu artis. Menjadi seorang artis lukis. Okay. Jadi dengan rakan-rakan yang lain ni, apa peranan yang dilakukan dibuat ni dalam membuat lukisan ini? Kira-kira ia memikirkan macam mana bentuk-bentuk yang nak dilukis, seperti macam apa yang bagiankan daripada macam denti, sana lukisannya macam bagian dada yang mikirkan macam itulah. Kami buat ini supaya ada menunjukkan kepada orang ramai supaya menjauhi daripada dadah, dan kami buat ini untuk semua. Terima kasih. Dan apa adik sendirilah macam mana barangkali peranan ataupun apa yang disumbangkan di sini? Ikut melukis, mewarna ataupun Saya ikut mewarna dan melukis ya. apa yang disentuh lukisan dalam pembuat huruf ke apa? Macam saya kalau macam ini saya ngalir lah mewarna dan atau menangani apa yang dibuat sana. Dan dalam pada tu seronok kan melukis sebenarnya? Seronok lah juga. Macam mana perasaan apabila diberi peluang oleh cikgu untuk melukis di dinding? Gembira lah. Dan Alaya sendiri macam mana? Apa peranan yang dibuat? Saya hanya mengikutkan ketua lah. Apa yang mengalir spray. Basically semua diikut dalam apa yang lukisan awal di dalam lukisan. Adalah sketchnya dalam paper. Ada sketchnya. Soalnya dalam paper tu A4 mungkin ini bahasa agak sukar gitu. Macam itulah. Dan makin kemari sedikit. Okey. Apa peranan yang dibuat ni dalam melukis ini? Sama je ikut mewarna. Sama mana tolong-tolong saya apa yang ada di sana. Mencat-cat. Bila diberi peluang oleh cikgu untuk melukis perkara macam mana ni, apa yang terbayang di fikiran? Seronok ke siuk macam mana? Siuk je lah pasal kami melihatkan orang kan kami punya bakat ada. Kebanggaan lah tu. Alhamdulillah. Oh. Mudah-mudahan ini bukan hanya satu lukisan yang mungkin akan dapat diberikan pengertian yang mendalam, dapat dipahami oleh penuntut-penuntut lain. Supaya Jadi apa saranan kepada rakan-rakan? Apa saranan kepada rakan-rakan dalam message di sini say no to drugs ni? ini supaya memberitahu orang yang untuk menjauhi dadah tu. Dadah tu tidak bagus. Maksudnya, dan salah seorang lagi penuntut yang terlibat di sini ni, apa peranan yang dibuat di sini? Kan mengada nyusun-nyusun barang sama mencat.
Memang ada bakat melukis ni? Ada. Ada juga. Jadi dalam lukisan apa lukisan yang diminati? Potret, pemandangan ataupun barangkali macam mana ni? Membuat orang melukis potret. Jadi kalau saya dipahamkan dalam melukis potret ini memang agak sukar lah karena sesuatu yang terutama daya penarikan untuk hidup pandangannya dari segi matanya tu. Tapi dalam lukisan macam ini apa perbezaan melukis potret dengan melukis lukisan macam ini? Berbezanya melukis secara kertas pakai pensel, ini pakai spray. Tidak pakai lukisan pensel lagi. Taruh saja buat sketch tulang. Oh, ini pakai spray ni. Ah. Apa pesanan kepada rakan-rakan khususnya dalam sama-sama menangani menanai dalam kempen menentang dadah ni? Diharapkan semua penuntut-penuntut jauhi dadah. Soal dadah barang yang tidak baik akan memusnahkan hidup masa depan. Terima kasih. Dan kembali kepada penuntut kecil tetapi berbakat. Jadi inilah yang kita harapkan, berbakat seperti ini akan dapat memberikan sesuatu yang bermakna. Seperti titah kepada Yang Maha Mulia agar belia-belia kita ini mempersiapkan diri dengan ilmu. Jadi ilmu itu dalam berbagai bidang. Dan siapa tadi namanya ni? Muhammad Hanis. Muhammad Anis, okey. Muhammad Anis bila terpilih dalam kumpulan ini untuk melukis di dinding macam mana perasaan? Saya merasa sangat bangga dan saya mengikut pergerakan mereka masa dalam tahun lapas sudah lah. Dan saya ingin lagi sekali membuat kalau diberi dinding, kalau ada bajet lagi lah. Jadi dalam pada tu memang ada bakat melukis ni. Dalam lukisan apa? Dalam lukisan macam graffiti itu ada lukisan words macam nature. Dalam semula jadi Jadi itu sesuatu yang menarik lah. Macam mana mula timbul bakat melukis itu? Masa kawan-kawan setengah membuat melukis, lalu saya melihat, saya mengambil hati macam cantik lah, penglihatan cantik, lalu saya ikut. Jadi selain daripada tu untuk mengasuh bakat ini siapa yang memberikan galakan lagi? Gelakan daripada ibu bapa, cikgu-cikgu serta kawan-kawan lah. Dan apa saranan kepada rakan-rakan lah, khususnya bukan saja sekolah ini, malah kepada semua rakan belia? Saya sarankan supaya kalau belajar melukis seperti kami, janganlah membuat di tempat publik seperti menconteng-conteng, merosakkan harta benda. Buat sesuatu yang bermakna seperti lukisan apa yang dibuat ini yang memberikan makna dan meninggalkan mesej kepada rakan-rakan, sesuatu yang positif yang dapat memberikan membuka minda agar menjauhi perkara-perkara yang tidak ingin seperti merokok, minuman keras dan juga dadahnya. Jadi apa cita-cita masa akan datang ini? Cita-cita saya ingin menjadi seorang artis, seperti artis melukis, dan ingin memajukan negara dengan hasil kerja kami. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan niat murni akan tercapai dan akan terus menjadi mendapat sokongan dari semua pihak lah dalam perkara ini. Jadi mudah-mudahan pelajar-pelajar kata ini semua juga di Samsap ini, Sekolah Menengah Sultan Syarif Ali ini akan menjadi pelajar-pelajar dan belia-belia yang bertanggungjawab terhadap negara dan akan terus mengelakkan diri daripada gejala-gejala yang tidak ingin ini, gejala sosial, gejala merokok, minuman keras, dadah dan sebagainya. Kerana belia-belia dan pelajar-pelajar kata ini adalah pelajar-pelajar yang mempunyai daya pemikiran yang agak kuat, daya pemikiran yang cukup tinggi. Yang penting adalah kita punya sokongan kepada Bisdia ini agar pelajar-pelajar Bisdia ini akan menjadi pelajar-pelajar yang benar mempunyai kesempatan dalam mengasuh bakat Bisdia, menimbulkan bakat Bisdia ini khususnya dalam bidang melukis dan banyak bidang-bidang yang boleh diceburi oleh pelajar-pelajar kata ini agar pelajar-pelajar kata ini mempunyai kesempatan dengan peluang-peluang yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, tanggungjawab yang diberikan, mereka hasilkan dengan sebaik mungkin. Jadi ingatlah, saya sering mengatakan bahawa harta yang banyak digunakan akan berkurangan tetapi ilmu yang sedikit digunakan akan bertambah. Itulah kesimpulannya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.